Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk dalam bidang fiqh, iaitu mandi wajib penyuci diri. Okey, kita akan berbincang berkenaan dengan tajuk mandi wajib. Okey, mandi itu sendiri maksudnya dari segi bahasa ialah mengalirkan air ke atas sesuatu, dan daripada segi istilah, dari sudut istilah ialah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Okey, mandi wajib adalah maksud dia mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Dalil nakli berkaitan dengan mandi wajib ini ialah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana maksudnya, dan jika kamu berjunub ataupun iaitu berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan daripada satu hadis daripada Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahawa Ummu Sulaim, isteri kepada Abu Talhah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Dia pun bertanya, adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani. Okey, perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan ialah apabila keluar mani, berjima iaitu bersetubuh, dan mati selain mati syahid. Bagi perempuan sahaja pula apabila seorang perempuan itu dalam keadaan haid, suci daripada haid, wiladah dan nifas. Okay, itu antara sebab-sebab yang mewajibkan kita untuk mandi. Larangan semasa berhadas besar, larangan ketika berhadas besar bagi lelaki dan perempuan adalah tak boleh nak solat fardu ataupun solat sunat, berhenti ataupun duduk di dalam masjid. Yang ketiga, melakukan tawaf. Yang keempat, membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Okay. So, larangan semasa haid dan nifas bagi wanita ialah puasa fardu atau puasa sunat serta melakukan persetubuhan. Okay, kemudian kita tengok kepada cara rukun dan perkara-perkara sunat yang berkaitan dengan mandi wajib ini. Okey, perkara yang rukun mandi wajib cuma ada dua sahaja, iaitu yang pertamanya niat, yang kedua ialah meratakan air ke seluruh badan, kulit dan rambut. Okey, itu rukun dalam mandi wajib. Okey, kemudian kalau kita tengok perkara-perkara sunat ketika mandi wajib ialah yang pertama, basuh di pergelangan tangan, kemudian bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung, bersihkan tangan dengan air, kemudian berwuduk, dan sunat juga dahulukan menjirus air ke anggota sebelah kanan dahulu, kemudian sunat basuh kepala 3 kali dan menyelak-nyelak rambut. Pastikan air sampai ataupun terkena kepada seluruh rambut. Gosok badan berturut-turut antara basuhan anggota, dan seterusnya sempurnakan basuhan lipatan badan.
di lipatan-lipatan siku, lipatan mana lagi, lipatan perut, semua kena sempurnakan. Pastikan air itu mengena. Anggota badan yang perlu diberi perhatian ketika mandi wajib ialah tangan, kaki, rambut, telinga, lubang pusat, kulit perut, ketiak dan celah kangkang. Okey, lafaz niat untuk mandi wajib ialah nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey. Lepas tu kita tengok hikmah. Hikmah mandi wajib ni ada beberapa hikmah. Yang pertamanya, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala ibadah lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Yang ketiga, kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan apabila mandi ni. Tubuh yang letih pun boleh bertenaga balik. Menghilangkan bau peluh dan darah. Seterusnya, membersihkan badan daripada kotoran dan kuman yang boleh membawa kepada penyakit. Dan bagi jenazah pula, dapat membersihkan dan menjaga aib mereka dengan menghilangkan bau, najis serta sebarang kotoran terakhir yang ada pada badannya sebelum dikebumikan. Okey, itu antara hikmah mandi ya. Kemudian mandi sunat. Antara contoh mandi sunat ialah pada hari Jumaat dan mandi sunat hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Mandi sunat sebelum solat gerhana matahari ataupun bulan. Mandi sunat sebelum solat sunat minta hujan. Mandi sunat apabila sembuh daripada gila atau pitam. Dan mandi selepas masuk Islam. Serta mandi sunat berkaitan dengan ibadah haji, iaitu sebelum ihram, sebelum berwukuf, sebelum melontar jamrah dan sebelum masuk ke Mekah ataupun Madinah. Okay. Dan satu perkara ataupun beberapa perkara yang kita nak tekankan kat sini, kalau daripada maksud perkataan haid ataupun apa itu haid. Haid ialah darah kotor yang keluar daripada pangkal rahim wanita yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu-waktu yang tertentu. Wiladah pula ialah proses kelahiran anak sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Nifas, darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Dan istihadah, darah istihadah ialah darah penyakit yang keluar daripada pangkal rahim wanita. Darah ini keluar pada waktu selain daripada waktu haid dan nifas. Darah ini berbeza warna dan kepekatannya dengan haid. Darah ini bukan perkara yang mewajibkan mandi. Itulah sedikit ataupun secara ringkasnya berkaitan dengan tajuk mandi ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua dan info yang berguna dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.